Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Tafsir Al-Quran, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dengan terjemahan Pimpinan Ar-Rahman, dan juga huraian dari kitab Isyraqat Quraniyah. Kita masih lagi dalam surah Az-Zariyat, sudah masuk ke juzuk yang ke-27. Surah Zariyat juzuk yang ke-27. Mana surah ni duduk tengah-tengah, juzuk tu masuk tengah. Kita mula ayat yang ke-38. Ayat 38. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فما استطاعوا من قيام فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita sudah bincang tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, iaitu dianugerahkan kepada Al-Khalil Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam beberapa mukjizat. Di antaranya dapat anak di saat dia sudah tua. Isteri dia aqim, mandul pada peringkat awalnya, tapi boleh anak. Sekarang ni kita berpindah pula kepada kisah nabi-nabi yang lain dalam bahasa susunan dalil tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil dari sudut tarikhi, sejarah. Jadi kita kena baca sejarah orang-orang dulu. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia. Allah Ta'ala pembela agamanya dan binasakan golongan-golongan yang binasa. Kita sambung kisah kita bermula dengan kisah Nabi Musa AS. Tengok Nabi Musa. Wa fi Musa إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Dan juga kamu perhatikan, kamu mengambil ibrah dan pengajaran pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan. Keinsafan tatkala
kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Allah kata apa? Mu tengok ketika Allah Ta'ala hantar Nabi Musa, gimana? Pergi depan dengan Fir'aun, maharaja zalim yang besar pada zaman dia. Tapi Nabi Musa ni bawa mukjizat yang nyata. Apa dia mukjizat? Ya, wapi Musa ayah. Seperti kaum Nabi Lut sudah ada ayah. Kaum Nabi Ibrahim ada ayah kekuasaan Allah, Nabi Musa juga ada ayah. Tanda sini bisultan. Apa makna sultan? Pelajar-pelajar tulis itu as-sultan di sini bukan makna sultan raja. Sultanim mubin iaitu al-hujjah al-bayyinah. Hujah-hujah yang sangat nyata. Itu makna sultan. Sultan itu makna hujah yang sangat nyata. Di antaranya ayat tanda pelajar. Di antara hujah Allah Ta'ala beri iaitu ayat tanda-tanda kebenaran Nabi Musa, iaitu 9 ayat, ada 9 tanda. Apa dia 9? Tengok dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, dia kata al-mu'jizat wa dilalat. Mu'jizat ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 133, ada 5 tanda. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Kami hantar ke atas mereka, kaum Nabi Musa, siapa dia? Tufan, banjir. Al-Jarad, belalang. Belalang penuh, tak nak gimana. Qumal, kutu. Dafadi, katak. Bukan payah nak ambil air, bukan nak makan nasi, katak ada belakang. Nak tidur, ngongak-ngongak di atas tempat tidur. Macam mana nak hidup? Wadam dan juga darah. Darah banyak. Ini ayat-ayat yang jelas. Dalam ayat ini sudah ada 5 tanda. Mana 4 lagi? Tanda 4 lagi iaitulah ilqa al-asa marratain. 2 kali Nabi kita tunjukkan tungkak dia 2 kali, dicampur 2 kali dalam depan Firaun. Kemudian naza'a yadahu, tangan dia tarik keluar cahaya. Yang ke itu yang 2, 3, yang keempat, mana yang ke-9 al-uqdah. Lidah dia tidak fasih bercakap. Wa hadzal qaul marwiyun 'an Ibni Abbas. Jadi ada lagi panjang lagi huraian lain, kita ambil pandangan daripada Ibnu Abbas. Dia kata 9 tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala tunjuk melalui Nabi Musa AS. Ada 9 tangan dia, tanda. Nombor 1 tangan. Yang kedua tungkak dia. Yang ketiga lisanuhu, lidah dia. Maknanya tak fasih dia bercakap, tapi dia boleh jadi Nabi, Rasul. Yang keempat al-bahru, boleh belah laut. Yang kelima tufan, banjir. Yang keenam al-jarad, belalang. Yang ketujuh gutu. Yang ke-8 katak. Yang ke-9 darah. Ayatun mufassalat. Itu dipanggil 9 tanda yang Allah Ta'ala tunjuk melalui Nabi Musa AS bisultanin mubin. Hujah dan juga tanda-tanda yang lain. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Maka Fir'aun berpaling engkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata, Musa itu adalah seorang ahli sihir atau seorang gila. Kalau dia Allah Ta'ala tutup mata hati dia, dia tak fikir nak terima. Walau hanya pelik Nabi Musa ni. Ahli sihir dia kalah dah. Duk main sihir situ. Allahu Akbar. Dia mukah kepala sangat. Apa jadi? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim. Lalu kami adakan jalan mengambilnya bersama-sama tenteranya. Ambil. Kemudian kami humbankan mereka ke dalam laut sedang ia berkeadaan mulim, tercela, hina dia. Mati dalam laut. Ngak-ngak tergelar baru mengaku Nabi Musa betul. Nak buat apa dah? Masa tu sudah tamat tempoh pengakuan syahadah, sudah tidak diterima. Habislah kita Allah Ta'ala campak dia. Kalau kita tak pakai tahuk dalam laut, mati situ lah. Dipanggil laut Qalzum. Sekarang ni orang panggil laut merah. Laut merah. Satu kisah tamat. Kita berpindah pula kaum lain pula. Ini maknanya kisah yang pertama Ibrahim dengan Lut. Kisah yang kedua, tanda pelajar. Kisah yang kedua, kisah Nabi Musa. Kisah yang ketiga Musa ni. Yang ketiga Musa. Yang keempat, wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan kamu tengok juga, ambil pengajaran juga pada kisah kaum Ad. Kaum Ad. Wa fi 'adin, terdapat perkara-perkara yang menjadi pengajaran ketika kami menghantarkan kepada mereka angin ribut yang tiada mengandungi sebarang kebaikan. Dia panggil ar-rih al-aqim. Rih aqim ni angin hok ribut, hok besar tu. Orang panggil ribut lah. Ribut ni dia bukan bawa hujan, dia bawa runtuh habis, bangunan runtuh, pokok cabut, bergelimpangan habis, kan? Itu dia panggil rih al-aqim. Sebab biasanya tanda ni pelajar-pelajar, biar Allah Ta'ala guna rih, satu angin besar. Tapi kalau angin yang bawa rahmat, dia guna ar-riyah. Dalam suratul Hijri, wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Kami sudah hantar mari angin-angin yang menjadi lawaqih, iaitu duduk kawinkan pokok, debunga-debunga tu, duduk belaga sama dia. Ini dia panggil. Tapi kalau kata angin aqim, angin hoksa, dia panggil rih. Rih mana satu angin saja. Allahu Akbar. Sedangkan orang kita ni berajak kepada angin sepoi-sepoi, orang panggil angin hok kecil-kecil, itu menarik. Tapi kalau angin besar takut kita, orang panggil puting beliung, ribut kan, bahaya. Jadi bila tengok angin, orang Arab ni gamak ke angin hok bawa mari rahmat, mereka duk tunggu, tiba-tiba aqim, angin yang besar hok boleh meruntuhkan. Allahu Akbar. Gapo dia jawatan angin ni? Tengok. Ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Allah. Angin itu tidak meninggalkan sesuatu pun yang dirempuhnya, melainkan dijadikannya hancur seperti abu. Hancur tak boleh buat apa. Dan dia mari gam, tu habis. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ar-ramim jadi abu, jadi orang panggil jadi debu, habis. Punah jangan habis. Itu wafi'at. Wa ila adin akhahum huda. Ini dipanggil kaum Nabi Hud. Biasanya Allah Ta'ala sebut dua ni, Ad, Samud. Samud sebab apa? Sebab Samud ni puak-puak Nabi Saleh. Kenapa? Tanda itu. Kenapa dua cerita ni dikembar-kembarkan dalam Quran? Wa ila adin wa ila samuda akhahum salihan. Sebab dianya nak beri pengajaran kepada Quraisy rihlatas syita'i was saif. Orang Quraisy dia suka mengembara. Kalau musim panas dia pergi ke Syam, contohnya musim sejuk pergi ke Yaman. Jadi dia lalu kata, Yaman dia akan jumpa dengan Ad. Pergi ke arah Syam dia akan jumpa dengan Samud.
di Madain Saleh, di Al-Hijr. Jadi mu lalu kau ni tengok, balik kapi juga. Macam mana? Kita sama jugalah. Baca Quran, dengar cerita, lagu tu juga tak naik taraf. Kita kata ini di antara bekunya pemikiran manusia, na'udzubillah. Tengok ayat 43. Wa fi Samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan juga pada kisah kaum Samud. Kaum Samud ni kaum apa nabi dia? Saleh. Ingatlah, pelajar-pelajar kena ingat. Kaum Nabi Saleh terdapat perkara-perkara yang menjadi pengajaran. Ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu masa yang termaklum. Sedap buatmu ni. Senang apa dia makna senang di sini? Ada kata tamatta'u hatta hin. Kamu bersenang-senang selama 3 hari. Lepas pada Qudar sembelih unta Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Allah kata, relaxlah kamu di rumah kamu 3 hari ya. Zalika wa'dun ghairu makdzub. Itu janji tidak bohong. Lepas tu mari lepas pada 3 hari, habislah. Mari tempatkan malaikat mati habis buat dia. Allahu Akbar. Tamatta'u, duduk berehat 3 hari. Lepas tu mati habis. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhan mereka. Sombong, agah, nak kata apa? Tamatta'u, mana sono, makan-makan, minum, buat pesta, sokor unta sudah mati disembelih oleh Tok Qudar, kan? Happy. Apa jadi? Lalu mereka disambar oleh petir dengan tidak dapat melarikan diri sedang mereka melihatnya. Kaum mari sayhah, tempatkan malaikat, mati bergelempangan Nabi. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi dan tidak pula mendapat pertolongan. Maknanya mereka tak mampu nak bangkit, nak lawan ke apa? Lawan angin. Lawan apa angin? Mari as-sa'iqah, kan? Mari pula tempatkan halilintar, tak ada apa-apa. Wa ma kanu muntasirin, mereka tak dapat juga pertolongan. Nak minta tolong dengan siapa? Mati habis puak-puakmu. Nak pergi minta tolong dengan Nabi Saleh marah dah. Siapa dia suruh melih unta aku? Dulu minta unta, aku keluar, mu sembelih. Siapa suruh? Tak ada apa-apa. Tak ada siapa nak bantu, tak ada siapa nak tolong. Apa jadi? Mati habis jawab dia je. Allahu Akbar. Yang keenam, Nabi yang keenam. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Dan kaum Nabi Nuh telah juga kami binasakan sebelum itu. Ambil pengajaran yang keenam daripada kaum Nabi Nuh. Sebelum daripada kaum-kaum ada ni, Nuh dulu. Sebab Nabi Nuh lepas pada Adam, mari Nuh. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, yang derhaka. Habislah. Ini dia panggil 6 kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Kisah apa tu? Tanda pelajar. 6 kisah para Nabi, dalil jaulah tarikhiyah. Dia panggil pengembaraan kita dari sudut sejarah. Muna apa lagi? Aku muka belakang dengan sudut pandangan mata tengok kepada alam al-kaun, universe ini. Kita tengok kepada Allahumma salli ala Muhammad, sejarah sudah tengok. Sekarang ni sekali lagi
Allah Ta'ala suruh kita perhatikan kepada alam ini. Tengok ayat yang ke-47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami dirikan dia dengan kekuasaan kami. Aidin di sini dengan mana al-quwwah. Al-aidi bermakna al-quwwah, dengan kekuasaan kami. Bukan kalau tak ada kuasa, tak ada tenaga, tak ada orang, nak buat macam mana? Besar ni. Dalam bentuk binaan yang kukuh rapi, bukannya kecil-kecil, bukan buat aguk ayat kan. Ya, tanda para jemaah, nota di bawah tu 1689, setelah menerangkan perihal kaum-kaum yang ingkar, yang telah dibinasakan, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaannya dan keesaannya yang terdapat pada alam langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Tengok kuasa Allah Ta'ala, kita boleh tengok semua kan, dalil kuasa Allah Ta'ala. Tengok kepada alam langit dan bumi, dan makhluk-makhluk ada atas bumi ini banyak, berjuta jenis manusia. Berjuta jenis makhluk. Manusia pun berapa jenis kategori, bangsa, suku tu, suku ni. Rupa pun walaupun kaki dua belakang, tapi rupa dia lain-lain kan. Ada rupa lagu ni, ada rupa ni, ada warna gelap, ada warna cerah, ada warna perang, macam-macam warna ada. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tuhan suruh ingat, dia kata langit kami diri dengan kekuasaan kami, dalam bentuk binaan yang kukuh rapi, dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas yang tidak terhingga. Ingatlah ayatullah fil kaun, tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala di dalam alam ini, universe. Allahu Akbar. Wa inna lamusi'un, kita perluahkan dia. Langit itu wasi'atun jiddan, luah langit ni mengembara kita. Tak naik kapal terbang berjajah pergi sana sini, tak berapa. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah pula kepada bumi. Tadi tengok ke langit, ni tengok bumi pula. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi pula kami hamparkan dia untuk kemudahan kamu mendiaminya. Ya Allah Tuhan, subhanaka ya ilahi. Allah kata, aku buka hampa bumi ini supaya mu duduk ya manusia, mu tak kabar-kabar, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Allah Ta'ala banding ke bumi ini hampar, walaupun dia bulat, tapi kita nampak macam satu, tak bulat-bulat pun, macam lepeh kan. Macam lepeh je panggil. Teori-teori hak langit tak bulat tu saya tahu ke dia lah. Kita tak ada bumi apa ni sebut oleh para ulama di sini, kami hamparkan, sedangkan dia sudah bulat. Fa ni'mal mahidun. Sebaik-baik, kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Kata ulama tafsir, wa hadza dalil ala karamatil insan indallah. Ayat ini menjadi dalil kemuliaan manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala buat kita, kemudian Allah Ta'ala apa dia? Comelkan keadaan kita dan beri kemudahan kepada kita segala perkara. Masya Allah. Ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami. Dia panggil pasangan di sini. Ini nampak dalam benda-benda yang nampak al-hissi. Seperti manusia ada pasangan, ada laki-laki, ada wanita. Hayawanat sama juga, burung-burung sama juga, ada gu belaka. Itu dia panggil ada gu, dari sudut benda-benda hissi.
Dan juga kita nampak dari sudut benda maknawi seperti nur wal zalam, cahaya dengan gelap. Pasal al-farh was surur wal huzun, gembira duka cita, redha marah, ilmu jahil. Itu dia panggil benda-benda yang maknawi kan. Kita nampak cahaya dengan gelap, langit bumi, semua benda tu ada gu belaka. Ada dia panggil ada zaujaini, ada kembar, ada dia panggil pasangan dia. Malaikat ada pasangan dia, bukan ada jantan betina malaikat ni. Dia ada malaikat rahmat, malaikat azab. Az-zaujiyah ni bukanlah satu muqabalah di antara berlawan macam laki-laki lawan perempuan, tak syarat gitu. Kita kata malah lawan dia siang, cerah lawannya gelap kan. Jadi pasangan ni untuk kepentingan kita ni kalau ada malas saja penat juga, tak nak buat apa nak buat kerja. Kalau ada siang sentiasa penat juga, macam mana kita nak rehat, macam mana maka ada pasangan. Itulah dipanggil kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Ta'ala ungkit begini, marilah ayat arahan tegas. Mung dah kena ada pencipta alam ini. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Allah Ta'ala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah, kita kena lari kepada Allah Ta'ala. Kata di para ulama, takut kepada Allah kita kena lari kepada dia, lari pergi dia. Mana dulu tak semaya, kau apa maya ni, takut. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, kita lari daripadanya. Ingat, tulis, takut kepada Allah kita lari kepadanya, pergi kepada Allah. Takut kepada makhluk kita lari darinya kan. Jangan duduk dekat, ada rimah belakang, lari. Allahu Akbar. Ini ayat Allah Ta'ala cerita kepada kita supaya kita muhasabatun nafsi. Kalau kita tersilap, kita lari, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Pernah Nabi kata ni, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Aku minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri aku. Maknanya kita minta berlindung itu maknanya kita lari daripada kejahatan kita. Al-firar, al-isti'azah nau'un minal firar. Minta berlindung itu satu jenis daripada lari. Maknanya ayat di sini, ayat menunjukkan, mengajak kita supaya rasa takut. Setelah Allah Ta'ala sebut orang-orang dulu dibinasa, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jauh. Kamu juga akan binasa kalau mu tak dengar kata. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam kepercayaan kamu. Jangan duduk mikir ada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali. Dalam kepercayaan kamu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Ini kerja siapa? Kerja Nabi SAW memberi amaran kepada umat dia. Bila Nabi tidak ada, maka kerja kita lah, para pendakwah, para alim ulama, memberi peringatan kepada umat, jangan duduk cari benda-benda yang boleh membawa kepada syirik. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul.
min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah halnya tiap-tiap kaum terhadap rasulnya, samalah seperti hal kaum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang terdahulu daripada mereka, melainkan ada yang menentang dengan berkata, ia adalah seorang ahli sihir atau seorang gila. Ada modal sama daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihir, gila, apa lagi, syair, duk main waktu, duk main kerja tuduhan yang sama. Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Adakah mereka semua telah berpesan-pesan, berwasiat dan mencapai kata sepakat untuk melemparkan tuduhan itu? Tuduhan sama. Nabi Nuh kok siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuduhan sama. Macam mana mereka boleh kata sepakat untuk melemparkan tuduhan itu? Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian. Bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas di dalam keingkarannya. Semua tu orang panggil tak betul belaka buat dia. Tengok nota di bawah, yakni golongan-golongan yang ingkar yang telah sekata menentang Rasul masing-masing itu, tidak pernah mereka merundingkan hal yang demikian dan mencapai kata sepakat. Kerana jarak jauhnya zaman, satu masa tak sama, hak ni dulu, hak ni dulu ni, kan? Dan tempat masing-masing tidak membolehkan mereka mengadakan rundingan itu. Yang pertama sekali, masa berbeza. Kalau semasa dia duduk jauh-jauh, mereka bukannya adanya Zoom meeting, tak, bukan ada Google Meet. Nak buat duduk jauh-jauh pun kita boleh main ke alam maya, tidak ada. Bahkan yang sebenarnya mereka semua bersikap melampaui batas dalam kedegilan dan keingkarannya. Hak tu duduk situ ya. Bila dia ingkar, dia kafir, jadi benda tu dulu. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fatawalla anhum fama anta bimalum. Allahu Akbar. Dan tetaplah oleh itu berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka. Tak usah duduk hiraulah. Mu jalan terus tugas kamu, tak usah duduk ke puak kafir ngarut tu. Mereka yang menentangmu itu, dan janganlah dihiraukan kerana engkau tidak akan disalahkan lagi setelah engkau memberi amaran kepada mereka. Bila memberi amaran kepada mereka, mu tak bersalah. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sungguhnya peringatan itu tidak mendatangkan faedah kepada kerana sungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Orang yang beriman dapat faedah daripada tazkirah, daripada peringatan. Tapi buat-buat kerah kepala, tak sedut royak apa. Orang tua-tua kapur kata royaklah rima gajah, tak tahu apa. Mana bagi tahulah kepada mereka apa saja hujah-hujah, mereka tak akan peduli. Allahu Akbar. Mana Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ini, ayat 54 ini, 55 ini pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Tuhan kata, mudah menjalankan tugas, kamu dah menyampaikan risalah, kamu dah menegakkan hujah, kamu tidak akan dicerca lagi. Ma anta bimalum, berilah peringatan, mudah-mudahan ada orang yang mendapat manfaat daripada peringatan kamu. Wa qauluhu fatawalla anhum, berpaling daripada mereka. Kata di ulama tadabbur, dua makna sini. Makna yang pertama, mu tak usah hidup balah dengan dia, tak usah hidup berdebat berhujah dengan dia, tak perlu, tak ada faedah. Dia kata mu, dia kata. Yang kedua, tarkul ilhah wal mubalaghah fi da'watihim, tak usah tumpu sangat pada mereka. Memang mereka ni hati tertutup dah. Orang panggil kerah kepala dah, kan?
kerah kepala dah. Bila kerah kepala, kalau kita pergi nak kosek pun tak jadi lah. Baik, kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, ayat 56. Tulis. Ayat 56 ini ayat matlamat Allah Ta'ala ciptakan manusia. Ini besar ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Tuhan kata aku tak buat jin dengan manusia ni, tujuan dianya supaya beribadat. Timbul soalan. Tanda soalan ni menarik. Limaza bada'a bil jin? Kenapa Allah mula ayat Quran ni? Aku tak ciptakan jin dan manusia. Sedangkan manusia tu ada rasul, ada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jin tak ada nabi. Kenapa dia mula dengan jin dulu? Ni ada sebab dia. Sebab dia nya tanda. Ada ulama mengatakan innal Arab kanu ya'budunal jin. Orang Arab ni duk sembah jin, mengagung-agungkan jin. Bila dia berhenti di mana-mana wadi, mana-mana tempat, dia akan minta perlindungan dengan jin dulu. Tok ayah jin sini, jangan ganggu anak cucu nak duduk. Ada juga ni bahasa jenis hak Melayu pun, bukan Arab saja, lalu ke sungai, tok ayah kuala sungai, tok ayah jaga pusu. Ini semua ni perbuatan syirik, hidup minta perlindungan puak-puak jin yang kita tak nampak. Kan? Ada juga mereka kata jin tu anak Tuhan, mari daripada malaikat. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada puak ni, wa ma khalaqtul jin, aku tak ciptakan jin. Hak murid sembah tu jin tu dengan mu sendiri, jin pun sembah Allah Azza wa Jalla. Bapa mu sembah dia je. Kenapa kamu sembah dia? Kenapa kamu tidak tauhid? Allahu Akbar. Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa li'amuruhum bi ibadati. Allah kata aku tak cipta jin dengan manusia ni kecuali aku nak suruh mereka beribadat. Dan aku telah sampaikan pada mereka melalui lidah rasul aku. Maka disebut di sini dia panggil ibadat ittirari. Ibadat secara semula jadinya manusia ni semua ibadat. Langit, bumi, matahari, bintang semuanya bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Kan, itu dia panggil ibadat ittirariyah. Mana secara semula jadi Allah Ta'ala suruh ibadat. Kemudian dia panggil ibadat ikhtiari. Yang kita hari ni dia panggil ibadat ikhtiari. Manusia dengan jin ada pilihan. Mu nak sembah Allah ke nak sembah benda lain? Nak tauhid pada Allah atau nak syirik? Pilihlah. Ada satu lagi kumpulan yang ketiga, tanda. Maknanya sembahan ibadat cara ittirari. Itu semua alam sembah, puji Allah. Kemudian ibadat ikhtiari, hak ni hak kita ini. Kita orang beriman, ibadat ikhtiari. Jin yang beriman, ibadat ikhtiari. Satu lagi bagi dia panggil ibadat at-tari', ibadat emergency. Ada? Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Bila naik bahtera perahu tu beronja, pakat doa ya Rabbi ya Rabbi. Bila balik ke darat sembah berhala mula. Ini tu dia panggil dia sembah Allah Taala waktu dia terdesak. Kita ni orang Islam jangan jadi lagu ni. Waktu susah, waktu apa ni cokoh duk tangga masjid cari pak imam kan. Waktu dia senang tak jumpa tempat sembahyang. Ayat 56 Az-Zariyat ni perlu ditadabbur panjang. Tajuk dia ayat matlamat diciptakan manusia. Allah kata apa? Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka. Aku suruh sembah aku, bukan aku nak minta rezeki dengan mu. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Tuhan ungkit dalam ni, bakit orang panggil. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga,
lagi yang amat kuat kukuh kekuasaannya. Allah Ta'ala kukuh kekuasaannya. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Setelah ternyata hakikat yang demikian. Hakikat mana tu? Tengok nota kita. Yakni setelah ternyata bahawa Allah Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadat kepadanya dengan mengesakannya, dan bahawa ia tidak berhajat kepada makhluk-makhluknya, bahkan mereka lah yang sentiasa berhajat kepadanya dan terletak dalam kekuasaannya, maka ternyatalah setakat mana zalimnya orang-orang yang melakukan syirik atau yang menderhaka kepadanya, dan sudah sepatutnya mereka menerima balasan yang buruk. Habis cerita. Dah mula tak dengar kata apa makna ibadat? Tanda para pelajar, ibadat itu secara umumnya, makna ibadat secara umum iaitulah semua perkara, sama ada perkataan, perbuatan, i'tiqad yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita lakukan, itu nama dia ibadat. Ibadat secara khusus, solat, puasa, zakat, haji dan baca Quran, zikir, itu dipanggil ibadat secara khusus. Tapi kita ni semua manusia diarahkan mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau kamu buat, kamu ikut buat zalim seperti orang-orang dulu, maka kamu binasa seperti mereka. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Allahu akbar. Zanub ni mana timba. Setara mana besar timba kita cedok air, setara itulah kita dapat. Bersama dengan musyrik lawan Tuhan, itulah azab yang kamu akan terima. Maka kecelakaan dan kebinasaan adalah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi ini menarik, kata di ulama tadabbur, Allah Ta'ala akhiri surah ini bil wa'id al munasib li bad'iha, munasabah dengan permulaan surah. Kan permulaan surah dulu Allah Ta'ala bersumpah fawaila fi qaulil mukhtalif, mereka ni kepala duk kata macam-macam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata apa? Innama tu'aduna lasadiq, aku janji benar. Allah Ta'ala tamatkan ayat Quran ini, apa dia? Kecelakaanlah bagi orang yang tak dengar kata, mereka akan menerima azab seperti yang telah dijanjikan. Alhamdulillah, tamatlah kita surah Az-Zariyat. InsyaAllah kita akan masuk kepada surah yang ke-52, dia panggil surah At-Tur, dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.